مدد له الآمال في أفلاكها، خيط الرجاء إلى العلا فتزلقا، فتجسوا للمجد كل عظمة، إني رأيت المجد صعب المرتقى. والآن حي معنا بالتوشيح للغناء نحوا وحجاز. Sucikanlah hati aku yang terus resah melakukan dosa padamu. Allah, ampunilah dosa ini, sungguhnya Kau Maha mengampuni. Karena dunia cintamu tak pernah ku sedar, tertipu dengan diri,
sesuatu yang sementara. Kerana cinta manusia, Hatiku buta, kasihmu aku dustai. kerana cinta manusia, Kau kupinggiri, ku pergi dan terus terreka. Namun kau masih lagi memberiku nikmat ini, dan ku pinta ampunanmu Tuhan yang kuburu. Allah, sucikanlah hati aku yang tersisa melakukan dosa padamu. ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha Mengampuni. Allah, sucikanlah hati aku yang tersisa melakukan dosa padamu. Ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha Mengampuni. Sesungguhnya Kau Maha Mengampuni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, yang dikasihi Allah semuanya, apa khabar? Kaifa halukum al-yawm? Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Adakah semua dalam keadaan yang sihat sejahtera pada pagi ini? Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah, penuh dengan keberkatan, kita dapat lagi bersama-sama berkumpul pada pagi ini dalam sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan sama-sama kita doakan agar perjalanan kelas kita ataupun perkongsian kita pada pagi ini berjalan dengan lancar, dan ala kulli hal saya sihat saja alhamdulillah, dan saya mohon juga tuan-tuan dan puan doakan kita semua, seluruh umat Islam yang berada di muka bumi Allah ini, kita doakan agar diberikan nikmat yang berterusan, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, segala nikmat yang kita boleh dapat di dunia ini, yang lain tak bukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa kita bersyukur ke atas apa yang telah diberikan. Kita dapat join bersama pagi ini adalah satu nikmat sebenarnya. Jadi bersyukur Allah masih berikan peluang kepada kita pada pagi ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, pun kita kena bersyukur. Ya, tuan-tuan dan puan. Baik, jadi selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru masuk. Alhamdulillah. Okey, jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Kita ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Dan untuk makluman semua, mungkin ada yang baru pertama kali bersama Easy Ngaji. Ada ke yang baru pertama kali hari ini? Ataupun baru ikut 2-3 kali ke? Mungkin boleh ta'aruf sikit, kan, berkenalan secara ringkas. Boleh tulis di ruangan komen, kan, dari mana sekian-sekian, dari Kuala Lumpur ke, dari Sabah ke, Sarawak ke, kan, kalau ada lah, kalau tak ada tak mengapa. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk pagi ini hari Jumaat seperti biasalah rutin kita akan baca surah
Al-Kahfi dahulu. Sebentar lagi kita akan mula daripada ayat 1 hingga 10 insya-Allah. Kemudian baru kita akan teruskan untuk bacaan semasa kita lah. Okey. Dan bacaan semasa kita untuk hari ini kita akan sambung pada ayat 183. 183 muka surat 28 insya-Allah. Okey. Dari Kota Tinggi. Dari JB. Yang komen ni rasanya dah selalu benar ada dalam ni ya. Okey, tapi tak apalah. Saya sebenarnya memang teringin nak berkenalan dengan tuan-tuan perempuan ni. Yang selalu benar bersama Izzy Ngaji ni. Selalu benar lah. Perak. Yang selalu bersama dengan Izzy Ngaji, selalu support program-program Izzy Ngaji. Saya memang teringin nak berkenalan. Tapi itulah, ada yang saya dah berkenalan secara ringkas tapi tak berkesempatan lah untuk saya berkenalan dengan semua yang menonton. Kita tak ramai tuan-puan, tapi kita ada. Kita tak ramai tapi kita ada, insya-Allah. Baik, jadi yang baru masuk, duduk tempat masing-masing, carilah tempat sendiri. Okey, di depan ni banyak lagi ruangan kosong, boleh pilih tempat duduk masing-masing. Yang penting pastikan keadaan yang selesa. Okey, dan jaga adab masing-masing lah dengan Al-Quran. Sekiranya ada Al-Quran di hadapan, jaga aurat masing-masing. Itu sajalah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan teruskan untuk bacaan kita surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Okey. Dia rawang asal orang Perak. Mantap. Atikah Farziana, saya dari Alur Gajah Melaka. Baru join Izzy Ngaji lebih kurang sebulan. Okey, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin kira saya kata orang lama lah ya. Orang lama. Kita raikan sahabat-sahabat kita yang baru masuk. Okey. Kita menyapa mereka dalam online je lah ya. Dalam live je lah. Kan? Kita alu-alukan keadaan mereka. Kita bersahabat dengan mereka. InsyaAllah kita berikan bantuan, dorongan kepada mereka agar untuk sama-sama kita bersatu hati untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita, insyaAllah. Boleh nak? Jadi minta jasa baik sahabat-sahabat semua. Kalau saya bergerak seorang tak mampu tuan-puan. Saya perlukan tuan-puan untuk kita bersama-sama memartabatkan nilai ilmu Al-Quran ini, insyaAllah. Okay? So, tuan-tuan perempuan, jom kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai untuk bacaan pembuka kita. Okey. Puan Zaira Hadis baru duduk 3 kali bersama Izzy Ngaji. Baik, alhamdulillah. Jadi ada yang kata line kurang hari ni. Sangkut-sangkut. Kita doakan sama-sama agar internet diberi kesembuhan. Internet pun kadang-kadang nak sakit juga ya. Jadi kita doakan internet agar sihat sedia kala supaya dapat memberikan khidmat yang terbaik buat si pengguna. Okey, yang mungkin problem sikit tu keluar masuk balik. Cubalah kita ikhtiar je.
keluar dan masuk balik. Kalau tak boleh juga tu, saya dah tak terdaya lah. Okey, minta maaf sangat-sangat. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Jadi kita teruskan dahulu bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 insya-Allah. Tuan-puan boleh kalau ada Quran boleh buka muka surat 294 ke 93? 293. Okey, surah Kahfi muka surat 293. Boleh nak? Puan Azizah Makcha tolong tuliskan. Alhamdulillah, terima kasih puan. Ya Allah, janganlah buat hal. Baik-baik, insya-Allah. So, adakah anda semua sudah bersedia tuan-tuan dan puan yang sedang menonton ini? Sila tuliskan di ruangan komen, kita nak tengok berapa ramai yang sedia. Dan insya-Allah, bila semua dah bersedia, kita akan mulakan bacaan kita. Dan jangan lupa, sama-sama kita tajdid niat kita, perbetulkan niat kita. Ingat tuan-puan, saya selalu pesan ni, kita belajar Al-Quran ini bukan untuk kita bermegah-megah dengan ilmu yang kita pelajari, dan bukan untuk kita menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang tak hebat. Bukan kita nak merendah-rendahkan orang, nak bagi tahu kita ni tahu segala-galanya, tidak. So, kalau ada terniat terdetik begitu, kita buang jauh-jauh. Moga Allah lindung hati kita. Dan insya-Allah, dengan apa yang kita belajar ni adalah untuk kita praktikkan pada diri kita sendiri, untuk kita dapatkan kelancaran, memudahkan kita untuk melafazkan ayat-ayat yang agung ini insya-Allah. Boleh nak? Tajdid niat, perbaharui niat. Okey. Dah sedia Ustaz? Alright, tarik nafas tuan-puan. Tarik nafas, tenangkan fikiran. Okey, tenangkan fikiran, lapangkan dada. InsyaAllah. Kita mulakan. Tarik nafas sekali lagi. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, selesai bacaan surah Kahfi kita ayat 1 hingga 10. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia bersama Izzy Ngaji sehingga hari ini. Tanpa anda semua kami Izzy Ngaji ni tak tahulah nak berkembang macam mana lagi kan. Jadi dengan semangat tuan-tuan dan puan yang sentiasa bersama memberikan support kepada kami lebih rasa dihargai dan Alhamdulillah kami cuba untuk mengadakan program-program dan sebagainya. Dan kita cuba sedaya upaya untuk bantu masyarakat kita di luar sana untuk dekat dengan Al-Quran ini. Nak menampakkan bahawa Al-Quran ini bukan benda yang sukar, bukan benda yang rumit. Okey? Jangan kita cerita dah kita punya silam kita kan. Kita cerita oh dulu tak sempat ustaz. Yes, memang itu realitinya yang berlaku. Kita tak ada masa dan sebagainya. Tapi kali ini kita tak perlu lagi cipta alasan tuan-puan. Dunia semakin moden, ilmu Al-Quran makin berkembang pesat. Okey, nak pula bila berlakunya PKP ini tumbuh macam cendawan kelas-kelas Al-Quran. Jadi mana yang kita boleh ikut, kita boleh ambil, silakan. Yang paling penting kita jaga adab kita sebagai seorang pelajar dan janganlah ada sikap suka membanding-bandingkan. Bila kita melihat seseorang itu, kita pandanglah dengan mata lebah. Jangan kita pandang dengan mata lalat. Kalau kita pandang dengan mata lalat, kita akan nampak keburukan. Kita akan tengok seseorang itu, kita akan cari keburukan. Tapi kalau kita pandang dengan mata lebah, okey, insya-Allah kita akan dapat kebaikannya, kita akan dapat kemanisannya. Setiap orang dia takkan lari daripada kesilapan. So, jauhkan budaya membanding ni. Buang jauh-jauh. Okey? Itu adalah pesan para alim. Ya, bila kita nak belajar sesuatu ni, kita buang perasaan banding-membanding ni. Segala point yang disampaikan tu selagi mana ianya adalah satu dasar ilmu, maka kita ambil dan simpanlah. Itu sahaja tuan-puan. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semualah sama-sama. InsyaAllah moga Allah pegang hati kita baik-baik dan mudah-mudahan kita diberi kelancaran untuk sentiasa kita rasa terpaut dengan Al-Quran ini insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. So, saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. Untuk pagi ni kita akan sambung untuk bacaan semasa kita tuan-puan. Muka surat 28 ayat 183. Okey. Yang baru masuk, yang belum share, bantu saya untuk sebar-sebarkan dulu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat kita share, kita kongsi pada orang lain, adalah ganjaran pahala buat kita. Ya. Okey, dah sedia semua? Sepastinya semua dalam keadaan bersedia, insyaAllah. Jom kita mulakan. Ayat ni pendek je. Ayat ni semua pendek je. Sebab tu tuan-puan nampak kat skrin ni dia besar. Kalau siapa yang buka Quran, memang nampak pendek benar ayatnya. Ni je lah. Okay, ayat 183 insyaAllah. Ayat ni dia nak masuk cerita pasal pensyariatan puasa. Kita pun nak dekat dah puasa ni. Kan? Baik, jom. Kita mulakan insyaAllah. Kita baca dulu sama-sama ramai-ramai. Ready?
Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Boleh tuan-puan InsyaAllah jom kita mulakan. Kita teruskan untuk kita punya sesi bedah membedah. Jadi saya harapkan tuan-puan dalam keadaan yang bersedia dengan alat tulis masing-masing, dengan nota catatan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharekan ni, apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan, saya bukan nak mengajar ke apa, saya bukan nak tunjuk pandai ke apa, tidak. Saya hanya kongsi apa yang saya tahu dengan secebis ilmu ni saya nak share kepada tuan-puan dengan tujuan saya sendiri tak lupa dan kita semua dapat manfaatnya. InsyaAllah boleh nak? So bersedia? Jom kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Ya, kat sini kita kena panjang. Sebab apa panjang ni? Sebab ada ombak bertemu hamzah. Jadi kat sini tuan-tuan puan-puan hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Sejak kebelakangan ni kita dah selalu jumpa perkataan yang ialah umpama ini, ya ayyuhallazi, ya ayyuha, ya ayyuha, dan memang banyak pun dalam Al-Quran. Jadi ingatlah di sini bukan mad wajib tetapi mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil. Yang baru masuk selamat datang, bantu saya share dulu, tekan butang share. Okey, baik, sambung balik. Ya 4 ataupun 5 harakat hukumnya mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Alif mad kat sini yang kecil ni dan hamzahnya di sini dalam 2 kalimah. Yakni ya 1 kalimah, ayyuha 1 kalimah. Sebab itu dinamakan mad jaiz munfasil. Alright. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyu. Huruf ya yang bersabdu tuan-puan. Jangan biarkan bunyi kosong. Okey, huruf ya yang bersabdu jangan biar bunyi kosong. Ya ayyu. Okey, bagi kukuh sikit bunyi dia. Ya ayyuhallazi. Ya ayyuhallazi. Okey, boleh ke? Ayyuhallazi. Ayyu, huruf ya yang bersabdu. Baik, hallazi, huruf ha ni terus masuk pada lam yang bertanda. Ni tuan-tuan puan, sabdu ni. Hallazina amanu. Hallazi, huruf zal baris bawah. Okey, huruf zal baris bawah. Zi, keluarkan sikit hujung lidah kita. Hujung lidah tuan-puan. Semalam saya singgah office, saya singgah studio jap. So saya ambil benda ni tuan-puan. Ni nampak kau nak? Kita ada apa nama orang panggil ni? Gigi ni selalu orang buat untuk ni lah, yang ngajar cara gosok gigi tu kan. Tapi tak apalah. Ni gigi kita. So kita punya lidah tu keluar sikit aja. Bagi dia tercoek sikit macam tu. Okay, nampak ke nak?
Jadi ni gigi, so hujung lidah tu akan berada di sini. Keluar sikit aja. Boleh faham ni? Huruf zal. Ya ayyuhalladzi zi. Ni. Keluarkan. Ni gigi atas, gigi bawah. Keluarkan hujung lidah sikit kat sini. Boleh nak? Baik. Zi tu 2 harakat panjangnya. Ada ya mat kat situ. Ya ayyuhallazina amanu. Kat situ berapa harakat ni? Semestinya 2. Kalau kita tanya tentang hukum, mat badal namanya. Okey? Mat badal namanya. Boleh tuan-tuan dan puan? Mat badal. Sama je macam mat asli, kadar dia. Sebiji, tak ada apa yang beza pun. Cuma nama je beza. Istilah yang didatang tu atas faktor adalah sebab-sebabnya. Saya dah pernah sebut sebelum ni kan. Mat badal ni berlaku macam mana nak kenal dia? Hamzah yang dibaca 2 harakat dan duduknya di awal kalimah, di awal perkataan gitu. Di awal perkataan. Baik. Nu 2 harakat. Ni ada waw mad sebelumnya baris hadapan. Okey? Amanu kutiba. Ni alif ziyadah tuan-puan Ni alif ziyadah, alif tambahan. Dia ada je kat tulisan tu, tapi kita tak perlu baca pun. Ingat, huruf ziyadah ataupun alif ziyadah. Ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Okey, boleh. Kutiba. Huruf kaf baris depan ku, muncung bibir kita. Tiba alaikumus siyam. Kutiba kutiba. 3 huruf ni termasuklah huruf ain, dibaca dengan 1 harakat sahaja. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba Pastikan keempat-empat huruf ini kita konsisten dalam menyempurnakan harakat tu. Dia 1 harakat je. Kutiba alai. Masuk pada lam ni, baru kita pergi kepada sifat yang ada kat sini lah, iaitu sifat lunak pada ya ni. Lai. Kutiba alaiku. Dapat tak bunyi dia? Okey. Kemudian kumusya, huruf kaf baris depan ku, kumusi. Huruf sad yang bersabdu. Huruf sad ni tebal selamanya. Kumusi. Si. Dapat tak? Kemudian ya, 2 harakat ni alif mad sebelumnya baris atas. Alaikumusiyam. Kalau kita baca dalam keadaan yang bersambung, ya ni akan kekal dengan hukum mad asli lah. Kekal dengan hukum mad asli. Tapi sekiranya kita nak berhenti bacaan, kita nak waqaf, maka mim ni akan matilah. Tu semestinya. Jadi anggaplah opini kan, mim ni mati, maka baris depan ni dah tak terpakai lah. Okey. So bila mim ni dah mati disebabkan kita berhenti bacaan padanya, dan kita tengok sebelumnya ada mad asli. So tuan-tuan dan puan, di sini dinamakan mad arid lis-sukun. Kita boleh berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hujung sekali tutup bibir mulut kita. Berbalik pada makhraj
huruf mim. Siyam. Gitu. Ustaz nak tutup kena tekan kuat-kuat ke? Tak perlu pun. Cukup kita kembali kepada kesempurnaan makhraj huruf mim. Kita sebut mim mati macam mana? Macam tu lah. Zahirkan, izharkan mim tu. Siyam. Itu sahaja. Boleh ke? Baik, jom kita baca sama-sama. Pendek je ayat kita hari ni, tuan-tuan dan puan. Kita mulakan dengan isti'azah, kemudian masuk pada ayat sampai siyam ni. Okey? Ready semua, tarik nafas. Yang baru masuk, selamat datang. Jangan lupa tekan butang share kat tepi tu. Alright? Isti'azah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Okey, selesai. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba. Baik, huruf kaf baris atas ka. Kama kutiba. Ma kat sini 2 harakat. Oops, kejap saya tukar. Kama. Okay, ma ni 2 harakat ni alif mat, tuan-tuan dan puan. Sebelumnya baris atas kan. Kama kutiba alal ladzi. Kama kutiba alal. Lebih kurang macam kat atas tadi. Kutiba, 3 huruf ni 1 harakat, termasuklah ain yang kat bawah ni. Kutiba Kutiba alal ladzi. Alai yang atas ni. Yang bawah ni alal ladzi. Kama kutiba alal ladzi. Dapat tak bunyi dia? Alright, dia senang je sebenarnya. Ba'a, huruf ain ni kena jagalah. Jangan tertukar dengan bunyi huruf hamzah. Okey, jangan tertukar dengan bunyi huruf hamzah. Kan? Ataupun bunyi sengau. Bunyi ain sengau. Kan saya ada sebut sebelum ni kan. Jangan sebut ain ni bunyi dekat hidung. Jangan bagi bunyi ain tu ni kat hidung ni. Kama kutiba ala Dapat tak? Bunyi kat hidung ni. So huruf ain ni pastikan dia daripada kerongkong. Tengah kerongkong. Kita sempitkan ni. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Dapat tak? Kemudian lalladzi. Kama kutiba alal ladzi. Kama kutiba alal ladzina min alal ladzi. Lam yang bertanda sabdu masuk terus alal ladzi. Huruf zal samalah macam yang kat atas ni, tak ada beza pun. Huruf zal dia satu jenis je, cuma kena bertepatan dengan makhrajnya, iaitu hujung lidah. Pastikan keluar di antara hujung lidah tu, keluarkan sikit di antara 2 gigi kita ni. Ni 2 gigi, gigi atas, gigi bawah. So keluarnya sikit aja. Kan lidah ni sikit aja. Ini ada lidah ni tuan-tuan. Lidahnya ada tapi lidahnya pendek benar. Tak cukup pula sifatnya. Semalam ni pun giginya tanggal, tapi saya dah rawat dah. Saya bohgam 3 saat. Elok melekat lah. Okey, boleh tak? Faham kot saya tunjuk ni supaya kita jelas lah. Okey, hujung lidah keluarkan di antara gigi atas dan gigi bawah. Keluarkan sikit.
Dia tak ada ukuran pun tuan-puan, tak ada ukuran. Asalkan keluar dah. Sebab lidah ni lain, orang lain beza lidahnya. Alal ladzina min qa. Baik. Kita sambung lagi. Huruf nun pada atas na, kemudian min qa. Min qa. Nun mati bertemu qaf. Nun mati bertemu qaf. Baik. Kita cerita tentang nama hukum dulu. Hukum kat sini ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Jadi ikhfa ni maksudnya sembunyi, tuan-tuan dan puan. Sembunyikan apa? Sembunyikan nun mati ini. Itu yang pertama. Haqiqi. Apa maksud haqiqi ni? Haqiqi ni adalah sebenar-benarnya. Maknanya kita sembunyikan bunyi sebenar yang ada pada nun tu. Itulah maksudnya sebenarnya. Boleh faham ni? Min qa. Dah tak ada dah bunyi min. Jadi kaedahnya macam mana? Macam saya selalu sebut. Apa dia tuan-puan? Ingat lagi. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Bila kata nun tepat makhraj ni, min, M-I-N, min. Apa yang berlaku? Ni hujung lidah tuan-puan ni, hujung lidah akan naik ke lelangit atas ni, kat sini. Okay, bayangkan ni gigi kita. Ni gigi atas, ni gigi bawah. So, saya nganga dia. Ni lelangit. Okay, ni lelangit. So, boleh tengok ni. Ini pangkal. Ni belah atas ni pangkal. Lepas tu ni tengah, lelangit tengah. Lepas tu ni ujung ni. So huruf nun ni dia akan naik ke lelangit lembut. Lelangit lembut ni kat sini. Depan ni tuan-tuan. Lelangit lembut. An. Ataupun kalau kita tengok ejaan ni min. So jangan bagi kena kat sini. Lidah kita jangan bagi kena kat sini. Faham tak? Jangan bagi kena kat sini. Min qa. Okey, itu ceritanya macam mana kita nak kata sembunyikan nun tu lah, sebutan nun tu. Baik, sekarang kita tengok dia bertemu dengan siapa? Dia bertemu dengan huruf qaf. Okey, dia bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf ni kita sedia maklum bahawa ianya adalah huruf yang bersifat tebal abadan abada, huruf yang tebal selama-lamanya. Jadi dengung yang berlaku pada hukum ini, ikhfa ni, hukum ikhfa hakiki ni tuan-puan, dia mesti kena ada unsur dengung ya. Kadarnya 2 harakat. Jadi dengung yang berlaku tu nanti perlulah ditebalkan juga. Sebabnya apa? Sebab qaf ni tebal. Okey, dan dalam tempoh kita dengung tu, kita bersedia untuk sebut huruf qaf. Min qa. Jadi bila kita kata sedia nak sebut huruf qaf, dalam kepala kita ni kenalah tahu kat mana makhraj huruf qaf. Kat mana tuan-puan makhraj huruf qaf? Huruf qaf datang daripada mana? Okey. Boleh tuan-tuan puan. Min qa. Boleh faham ni? Huruf qaf datang daripada mana? Okey, kalau nun tadi hujung lidah kat depan kan? Daripada lelangit ni. Ni lelangit atas ni. Okey, daripada belakang ni dia lembut. Sampai ke depan dia akan keras Kalau kita perasan, kita punya lelangit ni. Jadi kalau nun tadi kat depan. Sekarang ni saya nak tanya yang qaf ni pula. Mana datangnya? Huruf qaf. Oh, saya typo tadi salah sebut minta maaf. Saya tersebut lembut nun ni langit keras tuan-puan betul balik. Terima kasih Tuan Sahimi. Zul Perak le langit keras. Betul-betul. Tertypo tadi. Typo sebutan. Okey, nun tadi tu hujung lidah naik ke sini. Kat sini langit keras.
Lembut kat belakang. Daripada lembut ke depan ni, dia makin lama makin mengeras. So kat sini dia ada tulang dia lah. Dia jadi doktor sikit hari ni. Boleh? Huruf Qaf datang dari mana-mana? Kat sini kena check balik-balik. Check balik-balik. Kena check semula. Huruf Qaf bukan daripada kerongkong. Dia bukan daripada kerongkong. Banyak mungkinlah sebab bila kita sebut Qaf, Al-Qa, kita merasakan bahawanya datangnya rupa ni. Rasanya macam datang daripada kerongkong kan? Sebenarnya tidak. Huruf Qaf ni datang daripada pangkal lidah. Pangkal lidah. Okey, bukan kerongkong, pangkal lidah. Bila kata pangkal lidah ni tuan-puan, ni kebetulan ada lidah kan. Ni hujung lidah. Saya tak boleh nak angkat. Boleh. Ni hujung lidah. So ni pangkal. Di awal ni. Pangkal lidah ni akan naik bersentuhan dengan bahagian pangkal langit juga. Belakang tu. Di bahagian lembut belakang tu. Cuba kita matikan. Bukti dia ialah kita mematikan huruf Qaf. Mematikan huruf Qaf. Boleh? Matikan huruf Qaf. Matikan huruf Qaf. Dapat tak? Buang sifat qalqalah dulu. Buang tepi dulu. Gitu. Kita akan rasa pangkal lidah kita ni akan naik. Okay, faham? Jadi secara tak langsung di situ jugalah menunjukkan bahawa adanya sifat isti'la, meninggi. Apa itu apa yang meninggi? Pangkal lidah kita lah. Okay? Pangkal lidah tu akan naik. So, tuan-tuan dan puan, macam yang saya sebutkan tadi, nun mati bertemu Qaf. Ceritanya nak dengung tu pastikan dia tebal, itu sahaja. Dan bersedia dengan huruf Qaf. Bersedia untuk sebut huruf Qaf. Jadi sebab tu saya tanya tadi, kat mana datangnya huruf Qaf? Kalau tidak nanti kita tercari-carilah. Okey. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min Nampak tak? Bila kita bawa dengung yang tebal itu, dia seiring dan memudahkan kita untuk lancar pada sebutan Qaf itu sendiri. Sebab tu kita kena bawa unsur dengung tu dengan tebal supaya dia apa kita panggil? Seragam bunyi dia tu untuk kita masuk pada huruf Qaf. Kalau kita nipis pada dengung, kita akan sukar untuk menyebut huruf Qaf. Kalau boleh pun kita jadi kekok. Contoh, tengok saya buat contoh apa? Contoh kesilapan, saya mengurangkan martabat dengung tu. Saya lowkan dia punya kadar tu. Saya lemahkan dia. Kama kutiba 'alal ladzina min qablihim. Itu yang jadi qa tu. Min qablihim. Susah kita nak tukar daripada bunyi dengung tu tadi, kita nak terus pergi pada qaf. Tuan-puan cuba buat. Benda tu kena rasa. Dia kena rasa. InsyaAllah nanti tuan-puan akan faham maksud saya ni. Okey. Dapat tak? Kama kutiba 'alal ladzina min mudah nak sebut bila kita bawa dengung tu dengan tebal. Kalau kita buat nipis, kama kutiba 'alal ladzina min qabli. Nampak? Dia menyukarkan kita. Sampai satu tahap kita, bila kita dah tersilap dengung tu, kita akan cuba memaksa untuk sebut qaf. Tapi akan jelas kecacatan bunyi dia. Contoh,
Kama kutiba 'alal ladzina min qablihim. Nampak bunyi yang daripada lo tu tadi, min qa, susah tuan-puan. Pada saya rasa benda tu susah lah, dan bunyinya agak pelik. Tapi kalau orang yang dia bila tak ada kefahaman, mungkinlah dia rasa benda tu macam nothing lah, tak ada apa-apa kan. Jadi kita kena faham baik-baik kat sini. Okey nak? Itu sahaja. Clear? Boleh nak? Cikgu apa ni? Boleh nak? So tebalkan. Baik, next huruf ba. Huruf ba ni bila kita matikan dia, qablikum, qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Qabli. Tuan-tuan dan puan, huruf yang bersifat qalqalah ni, perkara pertama yang kita kena tahu, saya selalu saya sebut, apa dia? Kita cuba elakkan daripada bunyi hamzah di hujung. Qablikum alal ladzina min qablikum. Bunyi kat belakang tu. Bunyi tu tak nak. Okey. Jangan kita salah faham. Kita kata, Ustaz, bukan ke qaf ni bersifat syiddah, suara tertahan? Betul. Tapi tertahannya di awal tu. Okey. Kejap, kamera lari pula. Okey. Yang tertahan ni pada huruf ba. Min qab. Kat situ syiddahnya. Suara yang tertahan. Qab. Baru datang pula sifat lantunan, qalqalah. Jadi selepas saja lantunan tu dah tak ada syiddah dah. Sebab kita dah akhiri dengan qalqalah. Faham tak? Mungkin ni masuk bab sifat lah. Kini saya cerita bab sifat. Jadi point dia min qab tu dah dikatakan sifat lantunan tu dah terhasil dah pun. Tapi bila kita min qab ada kita tahan pula suara qalqalah tu, dia dah jadi tak bertepatan lah dengan yang sepatutnya. Gitu. Boleh tuan-puan Boleh? Jelas Jangan bunyi. Itu biasalah kesilapan yang kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Jadi sama-sama kita cuba ubah. Kita cuba ubah pelan-pelan. Tak apa. Yang penting kena faham dulu sekarang. Okey? Faham dulu. Alal ladzina min nampak? Qablikum dia sikit je. Saya tunjuk ni, saya buat bunyi semangat sikit lah supaya tuan-puan nampak kat mana bunyi salah tu. Tapi kalau kita baca dalam keadaan santai kan, contoh saya buat bunyi hamzah tu yang kita tak perasan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min ada belakang tu. Jadi nak buang bunyi tu. Qab. Okey, praktikal dia qab. Min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qabli. Baik, selesai Huruf lam baris bawah li. Huruf kaf baris depan ku. Huruf depan baris depan, huruf kaf baris depan ku lah. Matikan mim. Kemudian kita tengok mim bertemu siapa ni? Huruf lam. Jadi mim mati bertemu lam, hukumnya izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Boleh tuan-tuan dan puan.
Okey. Bila kita kata jelas izhar pada mim ni, apa dia punya huraian panjang dia tuan-puan? Cuba tuliskan di ruangan komen. Saya kan dah selalu sebut kan. Jadi ni saya bagi peluang pada tuan-puan pula. Nak jelaskan apa? Cuba tuliskan di ruangan komen. Bila kata izhar tu jelas tu jelaskan apa? Tuliskan di ruangan komen. Saya pasti jawapan ni mesti semua sama. Yang sedang menonton ni. Kita tahu dia hukum izhar syafawi. Kita kata izhar jelas. Tapi apa yang kita nak jelaskan? Ada dua perkataan saya selalu sebut. Jelaskan apa? Jelaskan apa? Ada dua point saya selalu sebut. Kita tahulah sebab dia hukum mim mati. Ada dua term tu saya sebut selalu tu. Jelaskan apa? Jelaskan sebutan mim. Yes, saya baru jumpa satu jawapan. Sekejap, betul ke? Tuan Rozi kita. Jelaskan makhraj dan sifat, tuan-tuan dan puan. Jelaskan makhraj dan sifat. Ini terms yang selalu saya sebut. Bila kata izhar ni, baik izhar halqi, baik izhar syafawi. Kalau izhar syafawi ni kita tahu jelaskan mim, tapi nak jelaskan kalau kita iyalah kita sebut mim tu jelas mim yang macam mana. So jelaskan makhraj dan sifatnya. Sifat apa? Mim lah. Mim tu kita dah tahulah memang mim sebab ceritanya izhar syafawi ni memang dalam hukum mim mati. Dah tak boleh kita sangkal dah benda tu. Tapi point dia nak jelaskan tu jelaskan apa? Kalau kita hanya fokus jelaskan mim, so masih lagi timbul tanda tanya. Kalau tuan-puan ni tak lah. Tuan-puan kan dah kira dalam kategori mahir kan. So bila mahir tak ada masalah. Ni ceritanya kalau kita nak bersembang dengan orang tak? Kita nak ngajar ke. So kena beritahu betul-betul. Jelaskan makhraj dan sifat. Barulah itu yang dinamakan zahir. Jelas. Boleh nak? Tu saya kata tadi. Yang saya selalu sebut. Bukanlah jawapan tuan-puan tu salah. Betul. Yang jelaskan mim tu betul. Jangan salah faham pula. Kan kata, salah ke ustaz jawapan saya? Betul lah kan? Jelaskan mim tu. Yes, betul. Tapi soalan saya tadi, apakah dua perkataan saya selalu saya sebut tu? Saya pun nak tersasul-sasul dah sebut ni. Ya boleh nak? Jelaskan makhraj dan sifat. Huruf mim tu. Hukum izhar syafawi. Kalau izhar halqi, jelaskan makhraj dan sifat nun pula. Itu je. Dan bila kita dah faham makhraj dan sifat, so dia ada lagi pecahan yang lain. Kenalah pula tahu kat mana duduknya makhraj mim, apa pula sifat-sifat yang ada pada huruf mim. Nampak tak? Okay, clear nak? Alright, so lepas ni kalau saya tanya lagi soalan yang sama, tuan-puan dah dapat dah dia punya rangka jawapan tu kan. Sebab saya tak pernah pun tanya benda ni. So kira okey lah. Ni kira try and error kan. Okay, boleh nak? Apa-apa pun jawapan terbaik. Jawapan tuan-puan jelaskan mim tu betul je, tak salah pun. Okay. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dah jelaskan pada mim tadi. La'alla. Huruf lam baris atas la, kemudian huruf ain baris atas a. Okay, bunyi da. La'a. La'alla. La'allakum. La'alla. 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 Nora Mahmud. Izhar syafawi puan.
Izhar halqi tu merujuk kepada nun mati. Clear Ustaz, kejap lagi tanya lagi ya. Oh, kejap lagi tanya lagi. Okey. Mantap. Min qablikum la'allakum. Okey, huruf lam yang bertanda sabdu. La'alla. Pastikan masuk. Pastikan kita menyempurnakan betul-betul bacaan pada lam bersabdu ni nak. La'allakum. Mim mati bertemu ta, tuan-tuan perempuan. Mim mati bertemu ta. Hukumnya apa? Izhar syafawi. Okey, saya nak raikan permintaan Puan Safiah tadi. Dia kata apa? Kalau jumpa lagi, tanya lagi Ustaz. Okey, saya tanya lagi sekali. Tuan Puan kena raikan saya juga Okey tuan Puan, kat sini hukumnya izhar syafawi. So izhar ni maksudnya jelas. Apa yang kita nak jelaskan di sini? Sila tulis di ruangan komen. Anggaplah soalan ni saya tak pernah tanya. Tuliskan di ruangan komen. Tadi tu macam rehearsal lah, raptai. Ni baru betul-betul. Boleh? Ni baru betul-betul. Ni kira exam lah. Tadi tu macam percubaan. Mim mati bertemu ta. Hukumnya apa? Izhar kan? Okey, izhar ni maksudnya jelas. So jelaskan apa tuan-tuan perempuan? Tuliskan di ruangan komen. Masya Allah. Semua jawab betul ni, alhamdulillah. Aja handai koma semua ni. Tu khabar tadi. Melayan tak? Jelaskan sifat dan makhraj. Masya Allah. Jawapan semua sama ni. Inilah orang panggil penyelarasan ilmu Al-Quran, tuan-tuan. Semua faham benda yang sama. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jelaskan makhraj dan sifat. Soalan bocor. Aja memang handai, tuan-tuan perempuan. Memang handai benar. Seronok saya baca jawapan ni. Semua sama ni. Tak ada yang beza langsung. Sikit pun tak. Mesti ada sifat makhraj. Mantap semua. Okey nak? So lepas ni kalau ditanya lagi, harap-harap tak tercedok lah ya. Mantap. Makhraj dan sifat kan Ustaz? Okey dah. Rozi buat tanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua. Tiru jawapan. Tak apalah. Ni namanya tipu diri sendiri. Saya tak tahu. Saya tak terlibat. Okey dah. Jom kita sambung sikit lagi tuan-puan minta maaf lah gurau sikit. Tak mau stres-stres tuan-puan. Okey, tak mau stres-stres. Kita nak Quran ni dia tenang, santai tapi sampai. Pastikan hashtag kita tu tuan-puan. Bukan hashtag kita lah. Semua penuntut ilmu Quran ni kita kena pegang satu hashtag tu. Nak belajar Quran ni biar santai tapi sampai. Ingat tu. La'allakum tattaqun. Baik. Tadi dah jelas izhar syafawi, maka kita perlu jelaskan makhraj dan sifat pada huruf mim itu sendiri. Kemudian kita tengok perkataan tattaqun. Huruf ta pada atas, kemudian ta yang bersabdu. Tatta. Tu bunyi dia. Jangan kosongkan bunyi ta sabdu tu Tata. Itu nak babai baby boleh lah. Tata kan. Tatta. La'allakum tattaqun. Huruf qaf baris hadapan tebal. Huruf qaf datang daripada mana? Tuan-tuan perempuan, makhraj dia. Saya nak tanya lagi sekali ni. Kali ni jawapan yang memang tepat. Saya nak. Boleh? Huruf qaf datang daripada mana? Tuliskan di ruangan komen. Ni pun soalan bocor kat tadi ni.
Just to make sure everybody understand. Yes. Tepat sekali. Okay. Ustaz, kalau kita berhenti pada bacaan nun atau mim kena tekan kuat ke? Contoh tattaqun, mustaqim. Macam tu ke? Okey, sekejap lagi saya huraikan. Jelas tak soalan saya tadi? Huruf qaf datang daripada mana? Saya tak mau ada yang jawab daripada mulut je. Cubit nanti. Masya Allah. Semua jawab tepat ni, pangkal lidah. Itu kata Ajahandanya koma. Mantap semuanya. So ingat sampai bila-bila. Pangkal lidah, bukan kerongkong, pangkal lidah. Baik, terima kasih semua kerana meraihkan saya juga saya punya soalan ni. Walaupun tadi dah tanya dah sebenarnya. Tapi bab kata Puan Safiah tadi, ya tak? Dia nak make sure supaya semua faham apa yang dihuraikan tadi. Okey. Lam bersabdu perlu ke kita tekankan pada bacaan? Oh, yang belakang ni ke? La'alla. Macam biasa je. La'alla, 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 ala alladhina min qablikum la'allakum, la'allakum. Dia bila kita kena faham huruf yang adanya musyaddadah ni, huruf yang bersabdu lah kan, bahasa mudah kita huruf yang bersabdu. Bukan semua tempat kita perlu tekan, bukan semua tempat kita perlu kata la'allakum alalladhi, la'allakum, la'allakum. Dia bukan saya kurang gemar untuk istilahkan tekan. Dia bukan tekan, tapi kita kita nak menyempurnakan. Min qablikum la'allakum. Saya tak pasti sebab tadi saya kata saya kurang sebab saya pun tak belajar begitu. Huruf lam ni dia bukan dalam keadaan yang adanya tekanan. La'alla, la'alla, la'allakum. Tuan-puan dengar bila saya sebut ni, ada tak nampak macam saya menekan bunyi tu? Tak ada kan? Sebab secara tabi'inya, secara tabiatnya bila kita melafazkan huruf lam yang bersabdu, tidak ada yang dikatakan kita menekan tu. Ini asasnya lah saya nak fahamkan kepada tuan-puan. Melainkan untuk certain huruf. Dia ada perbincangan bab-bab huruf ni. Dalam perbincangan An-Nabru. Okay, An-Nabru. So, tapi benda tu benda yang jauh mendalam tuan-puan. Cukup kita faham asas tu nak. Macam perkataan ya ni. Tengok atas kali ni. Atas ni ya ayyu. Ya ayyuhalladzi. Bezakan dengan la'allakum. Ya ayyu dengan la'alla. Dia beza kan? Sabdu pada ya ni kita memang kena angkat sikit bunyi dia. Sebab apa? Nak menunjukkan bahawa huruf ya itu bersabdu. Maka di sinilah yang disebutkan sebagai An-Nabru. Tuan-puan, saya bukan nak cerita panjang tentang benda ni. Apa itu An-Nabru? Ialah satu suara yang kuat daripada kebiasaan. Saya fahamkan tuan-puan macam tu je. Satu, kita kata antonasi suara yang kuat, kita tekan dia sikit supaya nak menampakkan huruf itu bersabdu. Ya ayyuhalladzi. Dan ianya berlaku pada ya bersabdu dan waw bersabdu. Awwa, awwa. Sebab apa? Ya dengan waw ni dia bersifat lin, bersifat lunak.
Jadi kalau kita tidak memberikan sedikit penekanan pada bunyinya, maka akan terhasil sifat lembut semata-mata. Ya ayu, nampak? Ya ayyuhal, nampak? Bunyi kosong. Ya ayyu. Tapi bila kita tekan sikit, kita berikan sedikit penekanan pada suara kita, dengan tujuan apa tadi saya sebut? Untuk menampakkan bahawa huruf ya itu bersabdu. Ya ayyuhalladzi. Dia lebih kepada macam fasahah lah benda ni. Okey? Dia lebih kepada fasahah. Fasih, untuk memfasihkan. Ya ayyuhalladzi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dalam keadaan kita nak melonjakkan suara tu pun kena hati-hati juga. Jangan sampai rosak pula sifat dia. So banyaklah cabang cerita dia tuan-puan ya. Boleh ke ni? Jadi huruf lam yang bersabdu ni kita tak perlukan pada tekanan. La'allakum tattaqun 'alal ladzina min qablikum la'allakum 'alal ladzi. Nampak tak? Sebab secara tabi'inya, tabiatnya bila kita sebut tu dia dah jelas dah sabdu tu. 'Alalla, la'alla. Tak perlu sampai la'allakum 'alal ladzi. La'allakum. Kita tekan kita punya lidah tu ke dalam supaya kononnya nak jelaskan sabdu tu. Tak perlu tuan-puan. Faham kot nak? Okey? Jelas ke ni? Okey? Saya harap tuan-puan faham apa yang saya cuba sebutkan ni. Dan perbincangan An-Nabru ni tak apa. Saya rasa benda ni dia bukannya benda yang melibatkan lahnu jali, khafi apa semua. Tak ada. So dia adalah satu perbahasan yang baru. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan, menampakkan bahawa setiap huruf-huruf ni ada peranan dia. Kalau huruf ni bersabdu, macam mana kita nak nampakkan dia ni bersabdu? Khususnya kepada mereka yang mendengar bacaan kita tanpa melihat Al-Quran. Faham tak? Ya ayyu. Ya tu bersabdu. Nampak? Kalau orang tak tengok Quran pun, dia dengar pun dia tahu dah ya tu bersabdu. Berbeza dengan saya buat begini. Ya ayyuhalladzi. Dengar tak dengar je. So kalau orang yang baca dan tak tengok Quran, mungkin dia beranggapan huruf ya tu hanya ya yang sukun. Ya ayyuhalladzi. Nampak? Ayyuhalladzi. Saya buat tu sabdu tu. Ya ayyuhalladzi. Tapi saya tak berikan tekanan, maka orang yang mendengar pun dia tak tahu ni sabdu ke tak ni sebenarnya. Boleh faham? Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Bab ni jauh tuan-puan sekarang ni target kita untuk adalah membantu untuk melancarkan sebutan. Itu yang utama. Bab-bab dalaman ni tuan-puan, bab-bab macam saya sebut tak, sebab tu tuan-puan mungkin jarang dengar saya sebut benda ni. An-Nabru. Kalau dalam istilah Endonnya apa saya pun lupa lah. Ada satu rare juga sebutannya tu. Boleh? Sebab tak apalah. Saya tak nak cerita panjang lebar benda ni. Bahaya. Saya takut terbuka pintu fitnah. Sebab baru ni pun ada isu-isu yang berlaku di kalangan guru Quran. So saya tak nak panjang lebar benda ni. Okay. Kita stop sampai sini dulu, tuan-tuan dan puan. Alright. Ingat, target kita adalah untuk lancar dalam sebutan. Itu sahaja. Benda yang saya rasa saya perlu cerita untuk bantu tuan-puan, insyaAllah. Sebab benda ni open, terbuka. Saya tak nak buka mana-mana pintu fitnah. Mungkin yang faham-faham, yang tak faham, tak apa, abaikan. Okay nah? Sebab benda ni benda bab berat. Saya takut nanti orang ambil video saya, kat sini, lepas tu beritahu apalah ni cerita bab-bab yang mendalam pada orang. Kan contoh, saya tak mau gitulah.
Sebab benda dah pernah berlaku. So saya nak elak terbukanya pintu fitnah begini. So saya stopkan cerita sampai sini dahulu. Saya harap tuan-puan faham. Tapi tadi saya dah share dah sikit supaya kita nampak beza dia. Saya menjawab soalan tuan-puan, tapi tidaklah terlalu detail dan mendalam sampai tahap kita pun sendiri pening nanti. Okey nah? Baik. Tadi ada soalan. Bila kita nak berhenti, okey, terima kasih yang jawab tadi. Huruf qaf memang datang daripada pangkal lidah. Tattaqun. Dan bila kita nak matikan hujung nun ni. Nun ni apa ya? Nun ni asalnya tattaquna. Tattaquna. Yes. Quna. Itu asal dia. Tapi bila kita berhenti, okey, bila kita berhenti, nun baris atas ni dah tak terpakai dah. So nun ni mati. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi seperti bunyi bacaan izhar. Izhar ni apa? Jelas. Jelaskan sebutan nun, jelaskan sifat dia. Tak perlu kita menaikkan irtifa' saut. Tak perlu kita menaikkan suara. La'allakum tattaqun. Belakang tu. Tattaqun. La'allakum tattaqun. Macam tu. Dia lain lah. Kalau kita mengajar lain lah tuan-puan. Macam Syekh sebelum-sebelum ni. Macam saya tengah bertalaki dengan guru-guru sebelum ni. La'allakum tattaqun. Dia tekan nun tu sebab dia, itu dalam fasa belajar. Dia nak tunjuk kat kita. Kat situ ada nun tu. Kena jelaskan. Tapi bila kita balik kepada konsep asal, kaedah tidak ada penekanan pun pada sebutan nun tu. Cukup berbalik pada zahirnya huruf nun. Berbalik kepada makhraj, berbalik kepada sifat. Selesai masalah. La'allakum tattaqun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hujung tu kan nun. In Ar-Rahmanir Rahim. Belakang. Maliki Yaumiddin. Nun belakang tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Kita takkan tekan bunyi dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak tak? Bila kita menekan tu, bimbang-bimbang suara kita terputus. Bila terputus, maka dia tak bertepatan dengan sifat istitalah. Sifat tawasud yang ada pada mim, yang ada pada nun. Contohlah. Apa itu sifat tawasud? Suara yang terlepas sedikit. Tattaqun. Tapi kalau kita lonjakkan bunyi, bimbang-bimbang terputus suara. La'allakum tattaqun. Ihdinas sira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Habis. Sempurnakan makhraj, sempurnakan sifat. Selesai. Clear semua sahabat-sahabat yang bertanya? Itu aja. Dapat kau? Jadi selesailah bacaan kita pagi ini. Jadi akhirnya kesimpulan kita dapat lihat bahawa bukan bila kita memahami kaedah ataupun cara dalam menyempurnakan huruf-huruf hijaiyah ini, maka
kita akan tahu sendiri nanti. Sampai satu tahap bila kita dah kuasai semua ni, kita sendiri tahu dah kat mana kita nak susun bunyi tu. Okey? Sebab tu saya selalu sebut, kalau orang yang hanya memikirkan lagu-lagu dalam bacaan tanpa menguasai sifat dan makhraj huruf ni, sebab tu dah akan lari. Dia tak tahu nak susun tu kat mana. Tak tahu nak mendatangkan seni dengung tu kat mana nak datangkan seni panjang pendek tu kat mana. Tapi bila ada kedua-dua, itu advantage lah pada kita kan. Tapi dia tak boleh salah satu, dia mesti kena ada dua-dua. Kalau nak berlagu, siapa yang suka bacaan berirama dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan solidkan dulu pada bahagian ni, kesempurnaan huruf. Baru datangkan elemen-elemen lagu dan sebagainya. Jangan datangkan lagu dulu, tajwid kat belakang, kelancaran kat belakang. Dia tak menepati. Sebab tu nanti yang terhasil apa? Bunyi yang tak sepatutnya lah. Istilahnya mudah faham, bunyi bersepah tuan-tuan. Faham kot nak? Bunyi bersepah. Saya cerita ni bukan tuju mana-mana pihak tuan-tuan. Ni kita bercerita tentang diri kita sendiri. Itu dia. Boleh nak? Wallahu alam tuan-tuan. Selesai. Okey, baik. Nanti nak panjang lebar, nak cerita macam mana kita nak mengalunkan Al-Fatihah dengan baik dalam solat khususnya. Jom daftar tuan-tuan. Kita punya seminar Fatihah. Masih lagi kita buka 50 yang terawal untuk pendaftaran RM19 sahaja. Tekan link di atas untuk join kita punya waiting list. Alright. Siapa yang belum daftar, jom sama-sama kita buat pendaftaran dan tuan-puan akan jumpa saya pada 20 hari bulan nanti untuk seminar Fatihah Pro. Dalam tu nanti kita akan rungkai macam mana kita nak cuba mendapatkan bacaan yang tepat. Bukanlah saya kata bacaan saya yang paling tepat, tuan-puan jangan salah faham. Okey, cuma kita nak cuba menepati kriteria bagi setiap huruf tu dan secara tak langsung ianya akan kita gunakan dalam bacaan solat kita. Saya dah sebut dah dalam tempoh seminggu ni, saya dah cerita dah benda ni. So siapa yang belum join, rasa ragu-ragu, tak kenal lah Ustaz Adi ni, tak apa, mungkin ini titik permulaan untuk kita berkenalan, bersuai kenal. Mungkin ada yang baru, ialah takut, siapa Ustaz Adi ni? Takkanlah aku nak join dia, siapa dia ni, aku tak kenal pun. Tu saya kata, join dulu, insyaAllah. Ini mungkin titik permulaan. Okay, kita nak bina chemistry tuan-puan. Kita nak bina chemistry, insyaAllah. Saya cuba faham tuan-puan pun cuba faham saya. InsyaAllah sama-sama. Boleh nah? Sama-sama. Ustaz, sebagai penutup belanja baca Al-Fatihah sampai habis. Baca Al-Fatihah sampai habis? Selalu kita baca tiap-tiap hari tu ya. Ustaz nak tanya macam melerit, apa hukumnya? Macam melerit? Saya kurang jelas dengan soalan tu. Dia tak ada hukum yang melerit pun. Hukum melerit maksudnya macam mana tu? Boleh detailkan sikit? Sebab saya takut saya salah tafsir tulisan tu. Pertanyaan tu. Okay. Siapa yang nak daftar, jom join. Tekan waiting list kat atas tu tuan-puan. Jangan malu, jangan segan. Okay. InsyaAllah. RM19 aja. Programnya online lah. Ya tak? Macam baca Quran melerit. Baik. Oh, dia bukan hukum. Oh, saya faham. Maksudnya hukum dia macam mana? Maksudnya salah ke tidak? Okey. Kejap ada soalan sahabat kita ni. Apa hukum baca Quran melerit? Mudahnya macam ni je. Bila ada part-part yang tak perlu pun adanya unsur melerit sikit ataupun banyak, maknanya kita dah cuba menjauhi daripada sifat asli dia. Itu je.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu contoh melirik versi saya lah. Kan, kalau ikutkan banyak lagi. Ikut orang lah, siapa jenis pakar melirik, dia mungkin tahulah macam mana rupanya. Yang setakat versi saya tu tadi, tu bunyi melirik. Dia ada tawalludnya kat situ, bunyi huruf-huruf yang beranak. Alhamdulillah. Tu contoh. Nanti dalam seminar Fatihah kita kupas benda tu, contoh lah. Kan. Boleh nak? Bunyi melirik lambat. Dia lambat, dia takkan istilah melirik. Saya bimbang dia salah faham ni kan. Bila kata bacaan lambat, dia takkan jadi melirik. Itu berkaitan dengan tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan ada dengar bunyi melirik? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tempo kita laju ke, pelan ke, kalau kita bertepatan makhraj, bertepatan pada sifat, insya-Allah clear semuanya. Buatlah tempo macam mana pun. Nak lambat sangat pun boleh, nak cepat pun boleh. Yang jadi melirik itu sebab apa? Sebab dia meninggalkan tu tadi, dua tu, makhraj, sifat. Itu yang ya ayyuhallazina amanu alaikumus. Mungkinlah perkataan ni dia tak banyak sangat yang boleh nak menyebabkan melirik ni. Okay, dia bertepatan. Dia tengoklah macam kita ni, orang Melayu kita ni, Malaysia ni tak ada masalah benda-benda ni. Kebiasaannya lah. Kita jangan cerita kalau orang yang macam convert ni, macam orang Chinese kan, bila convert, so sepastinya lain. Dia orang ni, itu kadar kemampuan mereka takat tu je. Sebab tu bila baca ada bunyi-bunyi Cina tu standard. Dia kena faham situasi juga, kena tengok. Okay, gitulah. Ustaz nak join macam mana Fatihah 3.0? Tekan ada link kat atas tu. Atas tu ada link. Ataupun nanti saya minta kawan-kawan ada yang tengah bersama saya ni, tim-tim Easy Ngaji, tolong letakkan link di komen. Okay tuan-puan, selesailah. Saya rasa itu aja. Jomlah daftar, sama-sama kita bincang surah Al-Fatihah. Boleh? Teruk pun melirik Ustaz buat. Tuan-puan tolong pinkan sekali Alright. So boleh tengok di pin komen, tekanlah link kat situ. Okay. Baik. Clear. Jadi insyaAllah kita tutup dengan surah Fatihah tuan-puan. Tadi ada orang minta kita baca Al-Fatihah. Tapi tuan-puan kena join dulu seminar ni, boleh? Al-Fatihah insyaAllah. Jom saya tunjukkan contoh bacaan surah Al-Fatihah. Bukanlah Fatihah yang paling terbaik. Ini adalah apa yang saya perolehi daripada guru-guru yang kita belajar sebelum ni, dan saya hanya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya akan
baca ni dengan irama nak apa? Bayati Kurdi, insyaAllah. Okay. Murattal, saya baca tarannum murattal. Bukan mujawad Mujawad yang lambat-lambat tu. Kita baca murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Saya dah penat semua ni tuan-tuan. Rasa semput dah. Banyak cakap ni. Okey, jom tekan link kat bawah tuan-puan bersama saya Seminar Fatihah Pro. InsyaAllah dalam tu nanti saya akan bantu tuan-puan lah untuk saya kongsikan kepada tuan-puan apa kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku yang kita tak sedar mungkin. Dan insyaAllah lah, moga-moga dengan kita bersama ini kita dapat meningkatkan mutu bacaan surah Fatihah kita. Bukanlah kata tak ada model, kenapa nak buat Fatihah je. So banyak lah, nanti detailnya saya akan terang nanti pada hari kejadian tu nanti insyaAllah. So, itu saja. Jom tuan-tuan puan-puan kita akhiri kita punya live pada pagi ini. Kita baca sama-sama boleh? Surah Baqarah ayat 183. Zena? Okey, sedia semua, tarik nafas. Inilah ni. Suara saya nak kering dah ni. Jom. Okey, baik-baik. Selamat. Tak apa, boleh. Saya boleh lagi ni. Jangan risau, jangan risau. Biasa je habis time-time macam ni kan. Okey, tuan-tuan dan puan, tarik nafas sama-sama. Jom kita lantunkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 183. Boleh nah? Sama-sama. Jom. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Okey, baca perlahan pun rasa cepat habis ya. Sebab pendek ayat dia. Okey, kita baca lagi sekali tuan-tuan, tapi kita lajukan tempo. Tadi kita baca perlahan, kita lajukan macam biasa. Sedia? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan kita pada pagi ini. Saya mohon maaf andai ada salah dan silap dalam tutur bicara. Kalau ada yang terasa hati dengan kalam-kalam yang keluar daripada mulut saya mohon maaf. Saya hanya insan biasa yang penuh dengan kesilapan, penuh dengan kekurangan. Jadi saya mohon maaf. Saya bercakap dengan live ni sebenarnya saya pun takut, bimbang, takut ada yang dibicarakan ni, perkara yang dibicarakan, yang dilontarkan, disampaikan adalah perkara-perkara yang tak bertepatan dengan yang sepatutnya. Jadi saya mohon maaf andai ada salah silap. InsyaAllah itu sahaja. Yang belum daftar, daftar pendaftaran kita tak buka lagi untuk seminar Fatihah ni. Cuma kita boleh tekan link untuk join kita punya waiting list, tuan-puan. Okay, waiting list. So terima kasih kepada mereka yang dah join, yang sudi bersama saya untuk seminar ni yang bakal berlangsung pada 20 hari bulan insya-Allah. Dan salam Jumaat buat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Hari Isnin insyaAllah nah. Hari Isnin. Tuan-puan doakan saya agar diberikan kesihatan yang berterusan dan memudahkan saya untuk kita meneruskan program sebegini insyaAllah. Jadi doakan Izin Ngaji juga agar terus berkembang maju dalam menyampaikan servis pendidikan Al-Quran kepada seluruh masyarakat di luar sana yang memang masih lagi dahagakan ilmu, saya faham, dan kita cuba mengambil peluang ini, usaha murni ini untuk kita bantu masyarakat yang ada di luar sana yang nak belajar tentang asas-asas ilmu Al-Quran ini. Jadi terima kasih semua, terima kasih yang sentiasa support Izin Ngaji sampailah ke hari ini. Itu sahaja, saya tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Kita jumpa lagi tuan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri masing-masing. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Tuan-tuan dan puan, ingat hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tunggu sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada sesuatu nak bagi tahu special pada tuan-tuan dan puan pada hari ini. Tonton video saya ini sampai ke hujung, okey? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya siapa yang baiki solat, dia sedang baiki hidup dia. Jadi, untuk kehidupan kita yang lebih baik, kita kena baiki apa? Kita kena baiki solat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk baiki solat ni pula, ada banyak cabangnya pula. Dan salah satu langkah ataupun usaha yang boleh kita lakukan untuk kita baiki solat kita adalah dengan memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Kenapa? Sebab bacaan Al-Fatihah ini dibaca 17 kali dalam solat. Itu yang wajib saja tau. Belum lagi kita yang kira yang sunat duhanya, solat sunat tahajud dan sebagainya. Jadi, nak tak nak, bacaan Al-Fatihah ini kena tepat, kena sempurna, kena betul. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kami nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan bukan seminar solat, tetapi seminar Fatihah Pro Online 3.0. Pasti tuan-tuan dan puan-puan tanya-tanya, bilakah seminar ini akan dijalankan ataupun dilancarkan? Seminar ini akan berlangsung pada 20 Februari 2021 daripada jam 8.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Jadi dah tahu masa, dah tahu tarikh, apa yang ada dalam seminar ini. Jom kita tengok. Di dalam seminar ini ada 3 perkara ataupun 3 modul penting yang kami akan cover. Iaitu yang pertama adalah kita nak mempelajari teori kesalahan nyata dan kesalahan tersembunyi. Sebenarnya dalam membaca Al-Quran ni ada kesalahan nyata, ada kesalahan tersembunyi, ataupun boleh kita katakan ada kesalahan yang besar sehingga boleh membawa kepada dosa, dan ada kesalahan kecil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada seminar ini kita nak
mengungkai ataupun kita nak mempelajari apa itu kesalahan nyata, apa itu kesalahan tersembunyi. Okey? Modul yang seterusnya adalah kita nak membedah pula kesalahan yang sering berlaku dalam surah Al-Fatihah. Selalu kita main baca je kan, ataupun kita main baca je lah. Sebenarnya tahu ataupun tidak tahu, sebenarnya kita bukan sengaja untuk buat kesalahan tu, tapi sebenarnya kita tak tahu yang kita sebenarnya sedang membaca dengan salah ataupun kita membaca dengan silap. Jadi pada seminar kali ini kita nak mendalami apakah kesalahan-kesalahan yang selalu ramai sangat orang salah baca dalam membaca Al-Fatihah ini. Sebab apa? Sebab jika berlakunya kesalahan dalam membaca Al-Fatihah akan menyebabkan solat kita mungkin terbatal. Jadi itulah pentingnya Al-Fatihah ini. Dan yang ketiga adalah kita nak praktikal bacaan Al-Fatihah yang sempurna. Bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Abdul Hadi akan memperdengarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bacaan Al-Fatihah yang sempurna ataupun yang betul. Jadi inilah ketiga-tiga modul yang kita akan cover di dalam seminar Fatihah Pro 3.0. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi apa sebenarnya yang kami tawarkan di dalam seminar ini? Ada dua package kepada tuan-tuan dan puan-puan. Package yang pertama adalah package light. Di dalam package light ini sama juga macam phone, ada yang pro, ada yang light. Jadi di dalam light ini tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat 5 perkara. Berapa? 5 perkara, iaitu akses seminar, e-workbook, rakaman, akses grup Jom Belajar Mengaji dan akses video seminit sharing tajwid. Jadi inilah yang ada di dalam package light. Package yang seterusnya adalah package premium. Sama dengan package light sebelum tadi. Okey, sama juga apa yang ada di dalam package light, cuma tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat satu-satunya semakan bacaan Al-Fatihah bersama dengan ustaz dan ustazah di Easy Ngaji. Jadi selalu kita baca je kan, tak ada pun orang yang pernah semak, ustaz ataupun ustazah yang pernah semak bacaan kita. Jadi di dalam package premium ini kami tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan semak bacaan Al-Fatihah tuan-tuan dan puan-puan. Supaya apa? Supaya kita dapat memperbaiki dan lancarkan lagi bacaan Al-Fatihah kita. Okey ke tak okey? Jom kita tengok yang seterusnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk seminar ini kami belum buka lagi pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan. Pendaftaran ini kami akan buka pada 8 Februari 2021. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan pada waktu ini adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu sertai waiting list. Waiting list seminar Fatihah Pro Online 3.0. Apa yang ada di dalam waiting list ini? Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan masuk waiting list ini, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat harga promo daripada kami. Dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin berpeluang hadiah eksklusif buat yang terawal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu sertai waiting list sahaja sebelum 8 Februari 2021. Dan mesti tuan-tuan dan puan-puan nak tahu kan harga package yang kami tawarkan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang join waiting list kami tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan harga yang sangat special. Untuk package light, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu membayar RM19 sahaja. Tidak sampai RM20 pun tuan-tuan dan puan-puan. RM19 sahaja untuk package light. Bagi package premium, tuan-tuan dan puan-puan perlu membayar RM37 sahaja. Untuk package premium adalah RM37 sahaja. Inilah harga yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat bila tuan-tuan dan puan-puan join waiting list kami. Kena join, kalau tak join waiting list tak dapat harga special ni. Dan pendaftaran kita akan buka tepat pada 8 Februari 2021. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia serba sedikit tentang seminar Fatihah Pro Online 3.0. Dan pendaftaran insya-Allah kami akan buka pada 8 Februari 2021. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan? Mudah saja, sertai waiting list. Klik link di atas yang telah tim kami sediakan. Dia tulis
sertai waiting list Seminar Fatihah Pro Online 3.0, klik di situ. Atau tuan-tuan dan puan-puan yang perlukan bantuan daripada tim kami, ada yang tak jelas ke dengan penerangan saya ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik link perlukan bantuan daripada tim. Semuanya telah kami letakkan di deskripsi atas. Tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik link sahaja. Jumpa tuan-tuan dan puan-puan di Seminar Fatihah Pro Online 3.0. Sertai waiting list Seminar Fatihah Pro Online 3.0 dan miliki yuran serendah RM19. Seminar Fatihah Pro 3.0 ini dibawa khas oleh Easy Ngaji. Qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmatmu, terasa diri kurang bersyukur padamu.
Seorang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah